Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fakhrudin. Apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama membacakan doa belajar dan juga doa pengerah hati. Ikut Ustaz. Stop. Baiklah murid-murid, awak semua boleh duduk dan bersiap sedia untuk kita belajar. Baiklah murid-murid, awak pernah tak tengok gambar ni? Pernah. Awak tengok dekat mana? Telefon. Dekat telefon? Bimbit. Selain tu? Laptop ada, dekat komputer ada, surat khabar pun ada. Baik. Jadi, apakah kegunaan aplikasi ni? Okey, ada Malik. Untuk balik kampung. Sebelahnya? Tak ada? Okay, baik. Baiklah murid-murid, kalau kita tak gunakan aplikasi ni, apa akan terjadi pada kita? Okey, Hadif. Sesat jalan. Okey, sesat jalan. Bagus, Tepuk tangan untuk Hadif. Okey murid-murid, jadi dalam kehidupan kita ni mesti ada panduan hidup untuk kita berjaya. Baik, begitu juga dengan kehidupan kita selepas ini. Kita mesti ada panduan. Apa yang kita gunakan panduan kita dekat dunia ni murid-murid? Al-Quran. Al-Quran, betul. Baiklah murid-murid, tengok di papan putih ni. Tengok dengan fokus, mengapa kita perlu menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Baik, dekat sini, Al-Quran adalah wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam. Ya, murid-murid. Jadi, dalam Al-Quran ni, Allah dah berikan untuk manusia supaya kita pegang teguh kepada dia. Supaya kita tidak sesat jalan. Baiklah, Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan terpelihara kandungannya sehingga ke hari kiamat. Maka dekat sini tidak ada yang boleh mengubah Al-Quran. Tak kisahlah apa jua yang berlaku, tidak ada yang boleh mengubah ciptaan. Okey murid-murid. Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah yang mesti kita patuhi. Dalam Al-Quran, Allah dah sediakanlah, iaitu perintah. Apa perintahnya? Contoh perintah solat, perintah berbuat baik, perintah menunaikan zakat dan sebagainya. Dan juga dalam Al-Quran ada larangan Allah yang mesti kita patuhi. Apa dia? Jangan berzina, jangan buat maksiat, jangan mencuri dan sebagainya. Baiklah murid-murid, apa itu kitab? Kitab ialah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya yang mengandungi syariat dan juga petunjuk. Ustaz ulang lagi sekali. Kalamullah yang diwahyukan kepada para Nabi dan Rasulnya yang mengandungi syariat dan juga petunjuk. Ustaz ulang lagi sekali murid. Dengar dan fokus. Kalamullah yang diwahyukan kepada para Nabi dan Rasulnya yang mengandungi syariat dan juga petunjuk. Baik. Jadi Ustaz nak ramai-ramai sebutkan apa itu pengertian kitab. Ramai-ramai. 1, 2, 3. Kalam Allah yang diwahyukan kepada para Nabi dan Rasulnya mengandungi syariat dan petunjuk. Okey. Lagi sekali, baca ikut Ustaz pula. Kalamullah yang diwahyukan kepada para Nabi dan Rasulnya mengandungi syariat dan petunjuk. Okey, baik. Ustaz nak minta dua orang ataupun pasangan
pasangan untuk membacakan pengertian kitab ini. Baik, siapa yang nak? Cuba angkat tangan. Okey, yang secara berpasangan. Siapa yang nak? Okey, dipersilakan. Okey, sebutkan pengertian kitab. Kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya yang mengandungi syariat dan petunjuk. Baik, terima kasih. Duduk. Okeylah, kita wakil perempuan. Kalau ada, siapa yang nak sebutkan pengertian kitab? Okey, dipersilakan. Bangun. Sebutkan pengertian kitab dengan kuat. Kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul yang mengandungi syariat dan petunjuk. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Baiklah, kita akan minta 5 orang daripada yang ada dalam kelas ni untuk menyebutkan pengertian kitab. Siapa yang angkat tangan paling pantas, Ustaz bagikan hadiah untuk dia sebut. Siapa yang nak? Bagus. Okey, kita persilakan perempuan dulu. Sebutkan apa itu pengertian kitab. Kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya mengandungi syariat dan petunjuk. Okey, betul. Tepuk tangan untuk dia. Baik. Okey, terima kasih. Tunggu sekejap dulu Okey, baik. Kemudian seterusnya, siapa yang nak? Okey, terus ke depan. Ahmad, Ahmad. Okey. Kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya yang mengandungi syariat dan petunjuk. Okey, tepuk tangan untuk Ahmad. Okey, boleh duduk Ahmad. Seterusnya, siapa yang nak? Okey, Ali, dipersilakan. Okey, Ali, sebutkan pengertian kitab yang telah kita belajar tadi. Okey. Kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya yang disyariat dan petunjuk. Okey, bagus. Terima kasih Ali. Tepuk tangan untuk Ali. Okey, siapa yang nak lagi? Okey, Aminah, ke depan. Okey, Aminah. Sebutkan pengertian kitab. Okey, tepuk tangan untuk Aminah. Okey, seterusnya siapa yang nak lagi angkat tangan? Okey, dipersilakan Siti. Okey, Siti. Apa pengertian kitab? Kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya mengandungi syariat dan petunjuk. Okey, terima kasih Siti. Baik, untuk 5 orang tadi, saya nak bagikan hadiah. Ada hadiah dia. Ada pemadam, ada pensel. Awak tulislah apa yang awak nak nanti. Okey, mana 5 orang tadi? Dipersilakan. Sini. Okey. Okey, ambil hadiah ni. Terus sini, datang. Ya. Okey, bagus. Nanti kena baca lagi banyak-banyak kali supaya Ustaz boleh bagi hadiah banyak-banyak. Okeylah murid-murid, sebagai penghargaan kepada awak, ada yang datang ke depan berani. Jadi kita tepuk sama-sama sambil sebut saya hebat. Boleh? Boleh. Okey. 1, 2, 3. Saya hebat. Okay, bagus. Baiklah murid-murid, kita lihat dekat sini. Apakah hukum beriman dengan kitab? Wajib. Lagi sekali, apakah hukum beriman dengan kitab? Wajib. Lagi sekali, apakah hukum beriman dengan kitab? Wajib. Bagus. Okey. Dalil nakli daripada Al-Quran dalam surah An-Nisa, Ustaz akan bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa
kitab allazi nazzala ala rasulihi wal kitab allazi anzala min qabl. Sadaqallahul azim. Baiklah murid, ustaz nak kita ramai-ramai bacakan ayat ni mengikut ustaz. Boleh? Boleh. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Billahi wa rasulihi wal kitab. Billahi wa rasulihi wal kitab. Allazi nazzala ala rasulihi. Allazi nazzala ala rasulihi Wal kitabil ladzi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Okey, baik. Ustaz nak ramai-ramai bacakan ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. Okey, bagus. Baik, kita teruskan kepada pengertian dalil Nabi tadi. Okey, artinya adalah wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi dekat sini jelaslah bahawa kita sebagai orang Islam, Allah perintahkan kita supaya kita tetap beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Faham semua? Faham. Okey. Ini kita masuk angka yang ketiga. Okey, baiklah murid-murid. Jadi Ustaz nak awak semua dengar dan fokus apa yang Ustaz nak sampaikan kat sini Baik. Nama-nama Nabi dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepadanya. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setiap Nabi ini diturunkan kitabnya kepadanya. Baiklah. Jadi ada berapa kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi? 4. Apa dia? Yang pertama? Zabur, Kedua? Taurat, Tiga? Injil, Empat? Al-Quran. Siapa nama Nabi-Nabi yang diturunkan kitab kepadanya? Yang pertama? Daud. Yang kedua? Musa. Ketiga? Isa. Keempat? Baiklah murid-murid. Awak pernah tak dengar lagu anak Nabi kita? Pernah. Pernah? Pernah. Siapa yang pernah? Angkat tangan. Okey, ramai yang pernah. Baik, turun tangan. Baiklah, kita akan nyanyikan lagu 4 kitab mengikut irama anak Nabi kita. Boleh semua? Boleh. Okey, dengar Dengar dan nanti awak kena ikut macam ustaz nyanyi. Boleh? Boleh. Okay. Kitab itu wahyu dari Allah, ada 4 wajib diketahui. Untuk para nabi sampaikan pada umatnya sebagai syariat petunjuk dari Allah. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Boleh semua? Boleh. Okey, nyanyi kuat-kuat dan bersemangat. Boleh Boleh. Okey. 1, 2, 3. Kitab itu wahyu dari Allah, ada 4 wajib diketahui.
semua. Okey, baiklah murid-murid. Jadi kita teruskan kepada aktiviti. Mari selesaikan puzzle. Dekat tangan Ustaz ada puzzle yang belum disempurnakan. Jadi nanti awak kena gunting dan juga tampal di kertas yang Ustaz bagi beserta dengan susun ikut abjad yang ada dekat situ. Boleh? Boleh. Kat mana ni? Sebab aku dah tak buat. Kumpulan 1, sebutkan nama Nabi dan juga nama kitab yang awak dapat dekat dalam puzzle. Kitab Zabur. Kumpulan 2, sebutkan nama kitab dan juga nama Nabi yang terimanya. Yang 3, sebutkan nama kitab dan juga nama Nabi yang terimanya. Kitab Injil Nabi. Kumpulan yang keempat, sebutkan nama kitab dan juga nama Nabi yang terimanya. Kitab Taurat Nabi Musa. Baiklah. Jadi awak dah siapkan awak punya puzzle tadi. Jadi saya nak minta kumpulan 1 untuk datang ke depan, tampalkan kertas jawapan dia yang dah siap. Dipersilakan. Kumpulan 1. Okey, kumpulan 2, standby. Kumpulan 3. Kumpulan 4. Baiklah murid-murid, sebutkan puzzle yang pertama. Zabur Nabi Daud. 2. Al-Quran Nabi Muhammad. 3. Injil Nabi Isa. 4. Taurat Nabi Musa. Baik, tepuk tangan untuk semua kumpulan. Baiklah murid-murid, saya akan bagikan tugasan yang seterusnya untuk aktiviti ini. Jadi setiap kumpulan saya akan bagikan satu dan lengkapkan. Boleh? Baiklah murid-murid, tadi saya dah bagi aktiviti. Okey, dekat sini ada nama Nabi dan juga kitab yang diturunkan kepadanya. Okey, untuk kotak yang pertama, kitab apa? Kitab Zabur. Nabi yang terimanya adalah Nabi Daud. Tulis Yang kedua, kitab Al-Quran yang terimanya Nabi Muhammad. Yang ketiga, kitab Injil yang terimanya siapa? Nabi Isa. Okay, tulis. Yang keempat, kitab Taurat. Nabi yang terimanya adalah Nabi Musa. Okay, dah siap semua? Dah, kita tepuk tangan untuk setiap kumpulan. Okey murid-murid, kita dah sampai ke penghujung kelas. Jadi Ustaz akan ulang sedikit apa yang kita belajar pada hari ini. Iaitu yang pertamanya kita belajar pengertian. Pengertian apa? Pengertian kitab. Yang kedua kita belajar tentang dalil nakli tentang kitab. Dan yang ketiga kita baca tentang Nabi dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepadanya. Baiklah, jadi Ustaz harapkan kita dapat sentiasa mengulang kaji pelajaran tentang kitab dan juga kita kena kuasai dan kita kena tahu
iaitu beriman dengan kitab adalah perkara yang wajib untuk umat Islam. Baiklah, sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, Ustaz akan bagikan satu aktiviti untuk dibuat di rumah. Jadi, buat aktiviti ini dan hantar pada kelas esok. Boleh semua? Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.